Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa walah ila qiyamis sa'ah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbika ya rabbal alamin. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, Allahumma amin. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi pada malam ini menyambung perbincangan kita dalam surah Al-Mumtahanah. Selamat datang saya ucapkan pada semua yang meluangkan masa pada malam ini. Alhamdulillah, kita mulakan dahulu sambil menanti sahabat-sahabat kita yang lain akan memasuki kemudian, insya-Allah. Baik, kita nak mulakan kelas kita pada malam ini dengan membaca ayat perbincangan kita, insya-Allah, iaitu pada surah Al-Mumtahanah, surah yang ke-60 ayat ke-4, insya-Allah. Pada muka surat 549. Muka surat 549 surah Al-Mumtahanah, surah yang ke-60 ayat yang ke-4. Baik, saya rasa Jaya belum masuk lagi. Haji Alim boleh ke pairing dengan saya jadi partner? Okey ke? Boleh ke? Ngam. Haji Yaya tengah masuk. Kita tunggu sebentar. Kita mengalu-alukan kedatangan qari kita. Haji Yaya, kalau Haji Yaya sudah bersedia, okey. Boleh, kita nak baca ayat yang ke-4. Sekali lagi, ayat perbincangan kita pada malam ini, insya-Allah, pada muka surat 549. Muka surat 549, surah yang ke-60, surah Al-Mumtahanah, ayat yang ke-4. Haji Yaya okey? Okey Ustaz, minta maaf saya baru sampai daripada KL Ustaz. Masya-Allah. 549 Ustaz. 549. Sempat tarik nafas Sebab saya tak malam ni tak sampai Langkawi Ustaz, baru sampai Jitra aja. Oh, okey, baik. Allah, macam nilah. Alhamdulillah. Insya-Allah tak ada masalah. Baik, baca ayat ke-4 insya-Allah. Berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك.
وما أملك لك من الله من شيء وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Terjemahan. Sesungguhnya adalah bagi kamu pada bawaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan pengikut-pengikutnya contoh ikutan yang baik semasa mereka berkata kepada kaumnya yang kufur ingkar, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah yang lain dari Allah. Kami kufur ingkarkan segala penyembahan kamu, dan dengan ini nyatalah perasaan permusuhan dan kebencian di antara kami dengan kamu selama-lamanya, sehingga kamu menyembah Allah semata-mata. Tetapi janganlah dicontohi perkataan Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Katanya, aku akan memohon kepada Tuhanku mengampun dosamu, dan aku tidak berkuasa menahan azab siksa dari Allah sedikit jua pun daripada menimpamu. Berdoalah wahai orang-orang yang beriman sebagaimana Nabi Ibrahim dan pengikut-pengikutnya berdoa ketika mereka memusuhi kaumnya yang kafir dengan berkata, wahai Tuhan kami, kepada Engkaulah saja kami berserah diri dan kepada Engkaulah kami rujuk bertaubat serta kepada Engkaulah juga tempat kembali. Baik. Ayat ke-4 daripada surah Al-Mumtahanah ini kita telah bincangkan sebahagian besarnya, lebih daripada separuh kita berada pada penghujung ayat yang keempat ini. Akan tetapi pada setiap kali perbincangan kita, kita mengambil pengajaran daripada potongan ayat tersebut. Kerana pengajaran itu kadang dia tak perlu kita nak tunggu habis satu ayat baru kita nak dapat pengajaran. Dan apatah lagi nak tunggu habis satu muka surat ataupun satu surah baru kita nak ambil pengajaran. Kerana pengajaran itu kadang-kadang dia berada hanya pada satu potongan ayat ataupun pada beberapa perkataan ataupun mungkin dia berada pada satu perkataan sahaja. Dan kerana kita bercerita tentang Al-Quran, dia bukan perkataan ataupun ayat yang dibuat oleh manusia yang pengajarannya itu mungkin diambil setelah habis cerita tu, barulah dapat dia punya pengajaran. Tetapi pengajaran daripada Al-Quran ini kita boleh ambil pada setiap ayat, setiap potongan ayat, bahkan pada perkataan yang ada dalam ayat itu. Dan antara pengajaran yang telah kita ambil hingga pada sesi yang lepas ialah ayat ini menceritakan secara umumnya berkaitan dengan Nabi Ibrahim AS dan juga orang-orang yang bersama dengan baginda yang Allah sebutkan mereka ini sebagai uswatun hasanah, contoh ikutan yang baik pada setiap sudut, pada setiap segi dalam diri mereka itu. Bukan hanya pada sudut yang tertentu sahaja. Pada setiap sudut kita boleh ambil contoh pada Nabi Ibrahim itu sebagai seorang bapa, sebagai seorang anak, sebagai seorang ahli masyarakat, ahli komuniti, sebagai seorang pemimpin, semua sebagai seorang pasangan, seorang suami. Boleh ambil contoh daripada Nabi Ibrahim itu dari apa jua bentuk yang kita nak ambil. Dan orang-orang bersama dengan mereka juga, kenapa Allah letakkan Nabi Ibrahim dan orang-orang bersama dengan mereka itu? Kerana orang bersama mereka itu, adakah mereka juga Nabi? Tidak. Mereka orang biasa je. Tapi kenapa Allah puji mereka? Kerana mereka mengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kita sebutkan bahawa seseorang yang dia selalu bersama dengan seseorang yang lain itu, maka dia akan terikut sedikit sebanyak daripada perbuatan orang tersebut. Maka sebab itu Nabi SAW menekankan tentang pentingnya seseorang memilih siapa yang dia nak ikut, siapa mentor dia, siapa idola dia, bahkan siapa yang dia nak berkawan pun. Agama ini memberi perhatian, bukannya boleh main suka sahaja. Kerana perihal orang yang kita ikut, kita selalu lepak dan kita selalu bersama, circle kita ini akan memberi kesan kepada seseorang itu nanti di akhirat, bukan hanya setakat di dunia. Maka orang-orang yang berada pada zaman Nabi Ibrahim itu, mereka mengambil keputusan untuk mengikut Nabi Ibrahim.
maka mereka mengambil keputusan mengikut contoh yang terbaik, jadilah mereka juga orang yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan untuk kita, bagaimana pengajaran yang boleh kita ambil daripada potongan ayat ini ialah kita juga kena mengikut contoh yang terbaik. Kita ada tak contoh yang terbaik? Allah dah sediakan untuk kita. Sudah tentu ada. Nabi SAW yang juga Allah sebutkan pada diri baginda itu ada uswatun hasanah. Dan orang-orang yang bersama dengan baginda iaitu para sahabat ridwanullahi alaihim. Maka kita ikut contoh yang terbaik Allah telah berikan kepada kita. Kemudian pada bahagian bawah itu Allah sebutkan tentang apa? Illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak. Kamu boleh ikut contoh yang ada pada Nabi Ibrahim itu kecuali pada part ini Allah kata. Kan? Dan terjemah letakkan illa qaula Ibrahim itu. Dalam teks Arab terjemah ialah tapi janganlah dicontohi perkataan Nabi Ibrahim kepada bapanya. Itulah apa yang dikatakan, aku akan memohon kepada Tuhanku mengampun dosamu. Dia disebutkan ini. Kongsikan. Baik. Okey. Ini perkataan Nabi Ibrahim, iaitulah dia berkata kepada ayahnya setelah dia berusaha menceritakan agar ayahnya itu kembali mengabdikan diri kepada Allah, tetapi ayahnya itu enggan untuk mengikut perkataan Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim kata, tak apa, aku akan minta dekat Allah agar Allah mengampunkan engkau. Baik. Maka antara pengajaran yang kita ambil pada ayat ini ialah maaf, ini kita bawakan ke atas pengajaran pada ayat yang atas. Okey. Baik. Perkataan Nabi Ibrahim pada potongan ayat, tetapi janganlah dicontohi perkataan Nabi Ibrahim ketika mana dia memohon ampun kepada Allah untuk ayahnya. Baik. Apa pengajaran yang boleh kita ambil? Pertamanya kita nak tahu dulu apa cerita ayat ni. Ceritanya ialah Nabi Ibrahim meminta ampun kepada Allah, berjanji kepada ayahnya untuk meminta ampun kepada Allah agar Allah mengampunkan ayah dia. Sebab apa? Dia dah cuba ajak ayah dia agar mengabdikan diri kepada Allah, sembah Allah, tapi ayah dia tak nak. Tetap nak sembah berhala-berhala yang pelbagai itu. Maka dia kata, tak apa, aku akan minta Allah ampunkan dosa engkau. Maka potongan pada bahagian perbuatan Ibrahim yang bahagian ini yang Allah peringatkan kepada kita. Tapi bahagian ni jangan contoh, jangan ikut Nabi Ibrahim kan ketika dia minta ampun untuk ayah dia. Baik. Apa pengajaran yang boleh kita ambil? Antaranya ialah cinta dan sayang akan membuatkan seseorang itu hilang pertimbangan. Cinta dan sayang, kita sebutkan di sini kadang-kala akan membuatkan seseorang itu hilang pertimbangan. Baik. Nabi Ibrahim AS sudah tentu dia sayang dan cinta kepada ayahnya. Maka disebabkan dia nak sangat ayah dia ni beriman kepada Allah. Kenapa? Kerana dia tahu bahaya kalau tidak beriman kepada Allah, kesannya nanti di akhirat. Maka dia nak sangat ayah dia beriman. Maka perasaan cinta dan sayang dia kepada ayah ni tu membuatkan dia hilang pertimbangan dalam nak membuat keputusan. Okay. Maka begitulah yang kita nak elakkan daripada terjadi dalam kehidupan kita, kerana kita juga sayang kepada pasangan kita dan juga anak-anak kita. Maka kita tak nak hilang pertimbangan dalam membuat keputusan untuk mereka. Apa yang dimasukkan dengan hilang pertimbangan? Yang dimasukkan dengan hilang pertimbangan ialah apabila bertemunya sesuatu yang disuruh oleh Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika pasangan kita
anak-anak, cucu, ahli keluarga melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, apa pun bentuk, sama ada bentuk yang besar ataupun bentuk yang kecil, kan, sama ada tidak menjaga aurat dengan baik, meninggalkan solat, bahkan ada yang tidak berpuasa, kan. Maka perkara itu, kan, kadang cinta dan kasih sayang dia membuatkan mak dan ayah tu tak apalah, kan, diamkan je lah, biarkan je lah. Maka perkara itu adalah apa? Itu yang dimaksudkan dengan hilang pertimbangan. Kan? Kerana seorang Muslim pertimbangannya itu jelas, mengikut apa? Mengikut Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maka apa sahaja yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang dilakukan oleh ahli keluarga dia, maka dia akan tegas berpegang dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah itu, mengingatkan diri, mengingatkan pasangan dan juga ahli keluarganya. Maka sebab itu kadang-kadang kita lihat terjadi dalam masyarakat yang seorang ibu dan juga ayah itu buat satu perkara yang macam kalau kita fikir tak patutlah buat, kan, tapi sebab sayangkan kepada anak itu, kan, sayangkan kepada ahli keluarga, dia pun buatlah, kan, apa yang tidak sepatutnya dia buat, pecah amanah dan sebagainya. Baik. Maka ini antara perkara yang Allah nak highlightkan. Kadang cinta dan sayang tu kadang-kadang dia membuatkan seorang itu hilang pertimbangan. Maka pertimbangan kena ada, kan. Cinta dan sayang itu perlu dipandu dengan apa? Dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Perlu dipandu dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Dia tak boleh ikut kita punya rasa sahaja, kerana dia akan bawa entah ke mana. Baik. Yang kedua, pengajaran yang boleh kita ambil pada potongan ayat ini, peringatan Allah agar tidak mencontohi Nabi Ibrahim pada bahagian ini, ialah seseorang itu perlu berhati-hati pada tindakan. Perlu berhati-hati pada tindakan. Baik. Yang dimaksudkan dengan berhati-hati pada tindakan ini ialah, yang pertama, berhati-hati dari berkata sesuatu tanpa ilmu. Baik. Berhati-hati dari berkata sesuatu tanpa ilmu. Nabi Ibrahim AS telah berjanji kepada ayahnya untuk memohon ampun kepada Allah untuk ayahnya, tanpa dia mengetahui bahawa perkara itu sebenarnya boleh dibuat ataupun tidak, dibenarkan oleh Allah ataupun tidak. So itu point dia. Dia buat tapi dia tak pasti benda itu sebenarnya boleh buat ke tak boleh buat. Ya, maka dia telah melakukan suatu perkara yang berkata sesuatu, membuat satu tindakan tanpa ada ilmu. Seperti mana yang terjadi juga Allah sebutkan dalam Al-Quran kepada Nabi Nuh alaihissalam. Baik, kita lihat pada surah yang ke-11 ayat 45 dan juga ayat yang ke-46. Surah yang ke-11 ayat 45 dan juga ayat yang ke-46. Terlihat pada muka surat 226. Muka surat 226, surah Hud, surah yang ke-11 ayat 45 dan juga ayat yang ke-46. Muka surat 226. Baik. Saya kena unmute dulu. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. إنه عمل غير صالح.
innahu amalun ghairu salih. فلا تسألني ما ليس لك به علم Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Terjemahan. Dan Nabi Nuh merayu kepada Tuhannya dengan berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku itu dari keluargaku sendiri, dan bahawa janjimu itu adalah benar, dan engkau adalah sebijak-bijak hakim yang menghukum dengan seadil-adilnya." 46. Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya anakmu itu bukanlah dari keluargamu kerana ia telah terputus hubungan denganmu disebabkan kekufurannya. Sesungguhnya bawaannya bukanlah amal yang soleh. Maka janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sebenarnya aku melarangmu dari menjadi orang yang jahil." Baik. Ayat ke-45, ayat yang ke-46. Ayat 45 cerita tentang apa? Ketika mana terjadinya banjir itu, maka anaknya dan juga isterinya itu dihanyutkan oleh banjir. Sebab apa? Tak nak ikut naik safinah kapal Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nabi Nuh melihat, mestilah sedih kan, tengok anak dia itu terkapai-kapai kan dalam banjir itu. Lalu dia berdoalah kepada Allah, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya anak aku itu keluarga aku tu kan. Sungguhnya janjimu adalah benar dan kau adalah sebijak-bijak ataupun seadil-adil hakim." Dia berdoa kepada Allah agar Allah menyelamatkan anak dia. Tak sampai hati tengok anak dia mula nak lemas. Maka Allah berfirman, "Wahai Nuh, sungguhnya anakmu itu bukan daripada kalangan ahli keluarga engkau." Sebab apa? Sebab dia membuat satu amalan yang tak soleh. Kenapa? Dia tidak beriman kepada ayahnya Nabi Nuh alaihissalam. Maka Allah peringatkan, "Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm." Maka janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Baik. Maka seseorang itu perlu berhati-hati pada tindakan. Iaitulah bila dia nak berkata sesuatu, dia nak membuat sesuatu, dia nak meminta sesuatu, dia perlu ada ilmu. Hatta berdoa. Kerana kita kan kata, "Alah, doa minta je lah, boleh minta apa sahaja." Akan tetapi ada perkara yang perlu kita nilai. Boleh tak aku minta macam ni? Boleh tak aku minta macam ni? Dia perlu kepada apa? Perlu kepada ilmu. Maka Nabi Ibrahim juga begitu, telah meminta kepada Allah agar Allah mengampunkan ayahnya, akan tetapi dia minta itu tanpa ada ilmu. Dia tak tahu boleh ke tak boleh melakukan perkara yang demikian. Dan begitu yang Nabi SAW dalam hadis disebutkan kisah, saya pernah sebutkan tentang kisah ini, seorang lelaki yang dia jatuh sakit teruk sampai badannya itu boleh kata tinggal kulit dengan tulang je. Memang terlantar teruk sakitnya. Kemudian Nabi SAW datang menziarahi dia dan bertanya, "Wahai fulan, kenapa engkau boleh jadi macam ni?" Kata, "Wahai Rasulullah, tidak lain kerana aku berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalaulah aku ini ada dosa, maka tolonglah balas siap-siap dekat dunia. Tolonglah balas siap-siap dekat dunia." Baik tak doa tu? Baiklah. Sebab apa? Dia nak elakkan nanti dekat akhirat kena balas. Kan? Sebab kalau balasan kat akhirat kekal, lagi teruk. Balasan kat dunia sikit je. Walaupun pada zahirnya nampak teruk. Maka dia doa begitu, bunyinya baik. Akan tapi Nabi kata, "Wahai fulan, kenapa engkau berdoa begitu? Itu bukan doa yang sepatutnya diucapkan. Akan tetapi berdoalah kepada Allah, ya Allah, engkau berikanlah apa yang terbaik untukku. Berikanlah apa yang terbaik untukku." Maka kita perlu berhati-hati dalam nak berkata sesuatu. Kerana dibimbangi kita berkata sesuatu tanpa kita ada pengetahuan tentangnya, lalu kita membuat satu kerosakan yang sepatutnya kita nakkan daripada perkara itu adalah kebaikan. Baik. Yang kedua, berhati-hati pada tindakan ialah kita nak berhati-hati dari mengikut sesuatu tanpa ilmu. Baik.
Yang tadi ialah, poin yang pertama ialah kita nak berhati-hati dari berkata sesuatu tanpa ilmu. Yang ini kita nak berhati-hati dari mengikut sesuatu tanpa ilmu. Penting tak perkara ini? Sangat penting. Kita lihat pada surah yang ke-17 ayat ke-36. Surah ke-17 ayat ke-36. Pada muka surat 285. Muka surat 285 surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat ke-36. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه salah. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Terjemahan. Dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Baik. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau ikut apa yang engkau tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentang. Dan ini Allah sebutkan pada setiap perkara, lebih-lebih lagi perkara yang berkaitan dengan agama. Kalau kita dilarang untuk mengikut sesuatu kan dalam kehidupan dunia kita. Contoh kalau nak nak invest sesuatu kan. Tak boleh main invest je kan. Tak boleh main tengok lepas tu dah jalan, tak boleh. Kena tahu, kena ada ilmu tentang satu perkara itu sebelum kita nak ikut buat. Maka begitu lebih lagi dalam agama. Tak boleh kita nak main buat je sesuatu kan. Asalkan kita nampak perkara itu baik lalu kita nak buat. Tak ada perlu kepada apa? Perlu kepada ilmu. Kita kena tahu perkara itu dibenarkan oleh agama ataupun tidak. Maka nak berkata sesuatu, nak melakukan sesuatu itu perlu kepada apa? Perlu kepada ilmu. Dan inilah yang ditekankan oleh agama ini oleh Al-Quran. Al-Quran nak kita sentiasa berhati-hati dalam nak melakukan sesuatu. Dia tak nak seorang Muslim itu menjadi seorang yang sembrono. Orang lain buat, dia pun buat. Sebab apa? Ni trend. Benda ni benda yang viral. Seorang buat video pegang lampu kiri kanan, semua pun ikut peganglah lampu kiri kanan. Tak tahu hujung pangkal. Yang tahu sebab apa? Ini trend. Ini tengah viral. Tidak ada pengetahuan pun tentang perkara itu. Main ikut sahaja. Maka seorang Muslim, dia bukan orang yang sembrono dalam tindakan dia, perbuatan dia dan juga dalam perkataan dia. Dia akan memilih untuk diam kalau dia tak tahu tentang perkara itu. Dia bukan duk syok nak sembang juga. Walaupun dia tak tahu pun tentang perkara itu kan. Dia pernah dengar lah sikit-sikit. Tapi dia syok juga nak sembang sebab nak sama join dengan orang. Seolah dia tahulah apa yang terkini. Tapi agama melarang agar jangan mengikut apa yang kita tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Nak berkata sesuatu kena ada ilmu. Nak ikut sesuatu kena ada ilmu. Ini yang ditegaskan oleh Al-Quran. Maka pengajaran yang kedua yang kita dapat daripada potongan ayat ini ialah kita kena berhati-hati pada tindakan. Kan? Seperti Nabi Ibrahim AS yang dia tersilap sedikit. Bukanlah perkara itu menjadikan kecacatan hingga kita teruk betul lah Nabi Ibrahim ni, tak. Akan tetapi itu terjadi kerana nak memberi pengajaran kepada orang yang datang selepas itu agar tidak mengikut jejak yang sama. Maka Allah suruh ikut
pada apa yang ada pada Nabi Ibrahim itu kecuali pada perkataan Nabi Ibrahim yang dia telah ucapkan tanpa dia menyedari perkara itu adalah dibolehkan ataupun tidak. Baik. Apa lagi pengajaran yang boleh kita ambil pada potongan ayat ini? Pada pengajarannya ialah apabila tersilap, akui dan segera memohon keampunan. Baik. Apabila tersilap, akui kesilapan itu dan segera memohon keampunan. Baik. Dari mana kita ambil pengajaran ini? Kita lihat pada surah yang ke-9 ayat yang ke-114. Surah ke-9 ayat yang ke-114. Pada muka surat 205. Muka surat 205. Surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat yang ke-114. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه فلما تبين له أنه عدو لله فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. إن إبراهيم لأواه حليم. Terjemahan. Dan bukanlah istighfar Nabi Ibrahim bagi bapaknya dibuat, melainkan kerana adanya janji yang dijanjikan kepadanya. Dan apabila ternyata kepada Nabi Ibrahim bahawa bapanya musuh bagi Allah, ia pun berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu lembut hati lagi penyabar. Nabi Ibrahim melakukan kesilapan. Akan tapi bila dia sedar, falamma tabayyana lahu. Bila dia telah diberitahu tentang apa yang betul, apa yang salah, apa yang dilakukan, dia terus membetulkan kesilapan. Dia terus membetulkan kesilapan dia. Dia mengakui kesilapan itu dan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS, kerana kesilapan itu tidak pernah lari daripada manusia sesiapa pun, hatta para nabi, para anbiya. Begitu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS. Dan begitu juga yang dilakukan oleh Nabi Nuh AS. Kan, pada ayat tadi yang kita telah bacakan tadi, ketika mana Nabi Nuh memohon agar Allah menyelamatkan anak dia. Lalu dia kata, wahai Nuh, itu bukan anak engkau dan engkau janganlah minta sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentangnya. Setelah mengetahui perkara itu, bahawa permohonan dia kepada Allah itu adalah perkara yang salah, apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh AS? Kita lihat pada surah yang ke-11 ayat yang ke-47. Pada muka surat 227. Muka surat 227, surah Hud, surah yang ke-11 ayat yang ke-47. Allah berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. Terjemahan. Nabi Nuh berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada memohon sesuatu yang aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Dan jika engkau tidak mengampunkan dosaku dan memberi rahmat kepadaku, nescaya menjadilah aku dari orang-orang yang rugi." Baik. Nabi Nuh alaihissalam baru tahu dia melakukan kesilapan. Apa yang dilakukan? Diakui kesilapan tersebut dan terus memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu yang dicontohkan oleh para anbiya, para nabi sebelum ini, bila melakukan kesilapan itu memang tidak boleh dielakkan sebagai seorang manusia, tetapi bagaimana respon kita setelah melakukan kesilapan itu. Para anbiya menunjukkan contoh, mereka akui kesilapan mereka itu dan memohon ampun kepada orang yang mereka lakukan kesilapan tersebut. Dan terutamanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana kesilapan ini dilakukan kepada Allah, maka mereka pun terus memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu yang dicontohkan oleh para anbiya, dan begitu jugalah yang disifatkan oleh Allah kepada siapa? Kepada orang-orang yang bertakwa. Kita lihat pada surah yang ketiga ayat 135. Surah yang ketiga ayat 135 pada muka surat 67. Muka surat 67 surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat yang ke-135. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Terjemahan. Dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka. Dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah. Dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu, sedang mereka mengetahui akan salahnya dan akibatnya. Baik, begitu juga sifat orang bertakwa yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Mereka bila melakukan kesilapan yang tidak boleh dielakkan sebagai seorang manusia, mereka tidak terus relax dalam keadaan yang demikian. Mereka apa dalam ayat ini sebutkan, mereka bersegera, mereka segera ingat kepada Allah. Tak tunggu-tunggu, terus ingat kepada Allah. Ingat je ke? Tak. Lalu memohon ampun kepada Allah kan dosa dan juga kesalahan yang telah mereka lakukan. Begitulah ya pengajaran yang kita ambil daripada potongan ayat yang keempat ini. Itulah apabila seseorang itu melakukan
kesilapan, maka segera memohon keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Jangan bertangguh, jangan tunggu-tunggu. Kalau kesilapan itu dilakukan kepada manusia, maka segera memohon ampun kepada manusia. Baik. Maka potongan ayat ini memberi pengajaran kepada kita apa? Jangan, kita jelas bahawa jangan kerana cinta dan juga sayang kepada seseorang itu membuatkan kita hilang pertimbangan dalam perlakuan, dalam membuat keputusan. Yang kedua, perlu berhati-hati pada tindakan. Nak berkata sesuatu, kita kena berkata sesuatu yang berfakta. Ada fakta. Dan bukan main agak-agak, bukan main rasa-rasa. Bukan main daripada apa yang saya dengar. Saya dengar, oh ni kata macam ni. Saya dengar. Perkara itu tidak diajarkan oleh agama. Perlu berkata dengan fakta. Nak mengikut, boleh. Tetapi agama ini mengajar kita agar mengikut sesuatu itu dengan ilmu. Tak boleh kita kerana ramai ni orang buat, kita pun buat. Kerana Al-Quran sebutkan, wa in tuti' aktsara min fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau kamu taat kepada kebanyakan orang di atas muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah. Dan pengajaran ketiga kita dapat dari potongan ayat ini ialah apabila melakukan kesilapan, akui kesilapan itu dan segera memohon ampun dan juga maaf. Jika dilakukan terhadap Allah, maka mohon ampun, istighfar kepada Allah. Jika dilakukan kepada manusia, maka dia perlulah diminta ampun ataupun maaf itu kepada orang tersebut. Bukan hanya minta maaf dengan Allah saja, dia tak jadi, kerana kesalahan itu dilakukan sesama manusia, maka kena perbetulkan kesalahan dan juga kesilapan yang telah kita lakukan. Ia adalah contoh yang dicontohkan oleh para nabi dan juga ia adalah sifat orang bertakwa yang Allah sebutkan. Baik, setelah itu Allah sebutkan pada bahagian akhir ayat yang keempat ini, wa ma amliku laka minallahi min syai'. Baik. Setelah itu Allah sebutkan wa ma amliku laka minallahi min syai', dan aku tidak berkuasa menahan azab seksa dari Allah sedikit jua pun daripada menimpamu. Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan juga berkata kepada kaumnya bahawa dia tidak ada kuasa untuk menahan azab seksa yang Allah akan timpakan kepada mereka. Baik, apa pengajaran yang boleh kita ambil pada potongan ayat ini? Baik, yang pertama ialah pengajarannya ialah sedar diri. Ini pengajaran yang mahal ni. Sedar diri. Baik. Nabi Ibrahim alaihissalam seorang nabi, doanya lebih didengari daripada manusia biasa. Akan tetapi baginda Nabi Ibrahim alaihissalam sedar walau macam mana pun tinggi kedudukannya, akhirnya dia itu tetap hamba Allah. Tetap hamba Allah. Tetap tertakluk kepada apa? Kepada jajahan Allah. Dia tak boleh melakukan sesuatu di luar daripada bidang kuasa dia ataupun kemampuan dia. Dia tahu limit dia. Dia tahu limit dia. Kalau kita lihat pada perbincangan ayat ini, kan surah ini diturun sebab apa? Sebab turunnya surah ataupun ayat ini sebab perbuatan daripada siapa? Seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abu Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ataupun Abu Balta'ah, boleh mana-mana. Hatib bin Abi Balta'ah. Kerana dia seorang sahabat ini turunlah ayat ataupun surah ini. Baik, yang kita nak highlightkan ialah, ingat tak? Ingat ke tak cerita dia? Cerita umum dia ingatlah kan? Saya kira ingatlah. Cuma yang saya nak highlightkan ialah pada penceritaan itu ada kata-kata Hatib bin Abi Balta'ah bila dah terkantoi. Kan? Bila Nabi dah tahu Hatib ini mengutuskan sepucuk surat ke Mekah bagi tahu yang Nabi sedang membuat persediaan nak serang Mekah. Yang waktu itu Umar bila tahu je, Umar nak buat apa? Umar bila tahu surat tu,
Dia nak buat apa kat Hatib? Kan Umar satu je. Dia terus kata, Bunuh. wahai Rasulullah, tolong bagi ke aku green light. Aku nak pancung leher orang munafik ini. Umar senang je. Dia tak banyak cerita. Kan? Dia terus kerja dia nak nak pancung je. Tolong bagi green light kat aku nak pancung orang munafik ini. Akan tapi Rasulullah menahan dan Rasulullah kata, tanya dulu. Kenapa? Rasulullah bertanya kepada Hatib, kenapa engkau buat begitu wahai Hatib? Dan Hatib menceritakan kenapa dia melakukan perkara tersebut. Dan yang saya highlightkan ialah di akhir kisah itu ataupun perkataan pengakuan Hatib itu, Hatib sebutkan apa? Wahai Rasulullah, aku tahu suratku ini tidak berkuasa apa-apa pun di hadapan Allah. Surat aku ini tak berkuasa apa-apa pun di hadapan Allah. Walaupun surat itu dia beritahu apa? Dia membocorkan rahsia bahawa Nabi tengah bersiap sedia nak serang Mekah. Itu isi utama surat itu, dan itu yang paling bahaya kalau bocor. Sebab kalau orang yang kita nak serang tu tahu kita nak serang dia akan buat persiapan yang mungkin akan membahayakan Nabi dan juga para sahabat. Akan tapi Hatib bin Abi Balta'ah kata, wahai Rasulullah, aku tahu suratku ini tidak berkuasa apa-apa pun di hadapan Allah. Maksudnya, kalaulah surat itu telah sampai di Mekah dan orang Mekah dah tahu pun yang Nabi tengah nak menyerang, buat persiapan nak menyerang Madinah, maka kalau Allah dah tetapkan bahawa Nabi itu akan menang, maka tetap akan menang. Itu yang dimaksudkan oleh Hatib. Suratku ini tak berkuasa apa-apa pun di hadapan Allah. Kalau Allah dah tetapkan orang Islam akan menang, tetap akan menang. Apa pun cara, apa pun jalan, walaupun penduduk Mekah dah tahu. Maka Hatib bin Abi Balta'ah, dia apa? Dia sedar diri. Dia sedar diri. Yang dia tak mampu nak melakukan apa-apa pun. Suratnya itu tak berkuasa apa pun. Bila dihadapkan di hadapan kekuasaan Allah, tak ada apa pun nilai surat tu. Dia sedar diri. Maka begitu juga yang Allah sebutkan tentang Nabi Ibrahim dalam potongan ayat ini. Nabi Ibrahim sedar diri bahawa walaupun dia itu seorang Nabi, kan, kekasih Allah, Khalilullah, tapi dia tahu di mana kedudukan dia. Dia tak mampu nak menahan kalau Allah dah tetapkan Allah nak menimpakan azab kepada ayah dia, kepada kaum dia, maka dia tak mampu nak menahan azab itu daripada tertimpa kepada mereka. Maka begitu juga siapa? Nabi SAW. Istimewa tak Nabi SAW di sisi Allah? Sangat istimewa. Kan? Penghulu para Nabi dan juga Rasul. Seorang yang paling Allah cintai. Akan tetapi Nabi SAW tetap sedar diri. Tetap sedar diri. Kita lihat pada surah yang ke-10, ayat yang ke-49. Surah yang ke-10, ayat 49. Pada muka surat 214. Muka surat 214, surah yang ke-10, surah Yunus, ayat yang ke-49. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Terjemahan.
Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak berkuasa menolak mudarat dan tidak juga berkuasa mendatangkan manfaat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Bagi tiap-tiap umat ada tempoh yang ditetapkan. Maka apabila tempohnya tidak dapat mereka melambatkannya sesaat pun dan tidak dapat mereka menyegerakannya. Baik, kita lihat pada surah yang ke-7 ayat 188. Surah 7 ayat 188. Pada muka surat 175. 175. Muka surat 175 surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 188. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. Terjemahan lagi. Katakanlah, aku tidak berkuasa mendatangkan manfaat bagi diriku dan tidak dapat menolak mudarat kecuali apa yang dikehendaki Allah. Dan kalau aku mengetahui perkara-perkara yang gaib, tentulah aku akan mengumpulkan dengan banyaknya benda-benda yang mendatangkan faedah dan telah aku tidak ditimpa kesusahan. Aku ini tidak lain hanyalah pesuruh Allah yang memberi amaran bagi orang-orang yang ingkar dan membawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Baik, maka Allah Nabi SAW sebutkan dalam ayat ini apa? Dia tak berkuasa mendatangkan manfaat untuk diri dia dan juga tak dapat menolak mudarat daripada diri dia. Diri dia pun dia tak mampu nak tolak mudarat kalau mudarat itu sampai. Kecuali dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Dan baginda juga berkata bahawa dia tak tahu perkara yang gaib. Kalau baginda tahu, tentulah baginda akan boleh nak menolak dulu diri dia, mengelakkan diri dia daripada ditimpa dengan sesuatu yang buruk. Dan baginda sebutkan bahawa in ana illa nazirun wa bashir. Sungguh tidak lain aku ni hanyalah pesuruh Allah yang bagi amaran dan juga membawa berita gembira. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baginda adalah seorang yang apa? Seorang hamba yang sedar diri. So, sedar diri ini perkara yang mahal yang ada pada diri seseorang. Sedar diri. Walaupun ada kedudukan di sisi Allah, ada keistimewaan, akan tetapi Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim dan juga sahabat Hatib bin Abi Balta'ah adalah orang yang sedar diri mereka di hadapan Allah Azza wa Jalla. Berbeza dengan siapa? Berbeza dengan hatta iblis dan juga syaitan. Syaitan dia sedar diri tak? Sedar, Ustaz. Macam mana tahu dia sedar diri tu? Dia mengaku dia dibuat daripada dia tahu dia apa nama dia punya dosa tu, dia tahu dia punya dosa tu, cuma dia tahu balasan dia dapat tu, sedar diri tu, Ustaz. Dia sedar diri, dia tahu balasan yang dia dapat tu. Kenapa? Dia sedar diri dia sebab apa? Lepas Allah jauhkan dia daripada syurga itu, apa yang dia cakap dengan Allah? Dia kata, ya Allah, sebabkan engkau jauhkan aku daripada syurga, maka aku nak mohon kepada engkau agar engkau lewatkan sikit azab yang akan ditimpakan kepada aku, kematian, dan bagi aku tempoh kerana aku nak sesatkan
anak-anak Adam yang lain. Maka dia sedar bahawa dia tak berkuasa pun nak buat apa-apa, nak menghalang kematian ataupun apa yang Allah nak timpakan kepada dia kecuali dengan keizinan daripada Allah. Dan begitu juga kalau kita lihat ayatnya, kita dah lalu dah ayat ni perbincangannya pada surah Al-Hasyr sebelum tu, surah yang ke-59 pada ayat yang ke-16. Surah yang ke-59 ayat ke-16, muka surat 547. Muka surat 547. Saya bacakan sahaja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kamatsali syaitan idz qala lil insani kfur falamma kafar qala inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin. Sikap kaum munafik dengan kaum Yahudi itu samalah seperti sikap syaitan. Ketika ia berkata kepada manusia, berlaku kufurlah engkau. Lawanlah, ingkarlah, jangan dengar cakap Tuhan kau. Tuhan kau suruh, jangan ikut. Tuhan kau larang, buat. Setelah orang itu berlaku kufur dan tetap terkena azab, berkatalah syaitan kepadanya, sesungguhnya aku adalah orang yang berlepas diri daripada engkau. Kerana sebenarnya dia cakap apa? Inni akhafullah. Kerana sesungguhnya aku takut kepada Allah. Siapakah dia? Tuhan yang menguasai seluruh alam. Maka syaitan pun dia sedar diri dia tak ada kuasa dan dia tahu Allah itu zat yang maha kuasa, maka dia akhafullah, dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka diberikan oleh Allah untuk sedar diri, ini satu nikmat yang besar. Qarun dia dibenam ke dalam tanah sebab apa? Sebab tak sedar diri tu. Dia rasa harta yang dia ada, ilmu yang dia ada, harta yang dia dapat banyak itu sebabkan apa? Sebab ilmu yang dia ada. Sebab dia ada ilmu yang tinggi, yang hebat, sebab tu dia dapat mengumpul harta yang sangat banyak. Dia percaya bahawa usaha dia lah yang membuatkan dia mendapat kejayaan. Dia tak sedar bahawa ilmu itu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, kekayaan itu dikurniakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tak sedar diri, apa akibatnya? Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Akhirnya terbalikkan, dibenamkan oleh Allah, dia dan juga semua harta-harta dia habis dibenamkan. Akibat apa? Tak sedar diri. Firaun dengan kekuasaan yang Allah berikan kepada dia, sedar diri ataupun tidak? Tak sedar diri, hingga dia katakan ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang tertinggi sekali. Akhirnya apa? Akhirnya dilemaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu dia dan pemimpin kanan dia, siapa? Haman, sama juga sebab tak sedar diri diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Maka diberi nikmat oleh Allah untuk sedar diri, itu adalah satu perkara yang luar biasa. Dia membuatkan seseorang itu terus kekal, kakinya itu berpijak di tanah. Dia tidak apa? Mula terapung di awang-awangan. So kalau dah mula terapung tu, itulah yang dia jadi mula tak sedar diri. Semuanya dia akan balik kepada apa? Self-centered. Kan kita sebut sebagai self-centered. Semuanya sebab dia. Semuanya sebab akulah, kan. Sebabkan usaha aku, sebab tu aku dapat. Sebabkan aku usaha, aku belajar sungguh-sungguh, aku dapatlah harta banyak ini, aku dapatlah jawatan ini. Disebabkan akulah, orang keliling aku semua senang. Kalau aku tak ada, dia orang semua pun susah, kan. Tak ada siapa yang nak tolong. Sebabkan aku, orang keliling semua senang. Dapat kerja, dapat duit, kan. Dapat kesenangan. Sebab apa? Sebab aku. Dia jadi apa? Self-centered. Semuanya dia rasa sebab diri dia. Maka Nabi Ibrahim, pengajaran kita dapat daripada potongan ayat ini ialah baginda adalah orang yang sedar diri. Dan dia juga memberitahu kepada kita bahawa tidak ada yang boleh menahan, atau membantu kecuali dengan keizinan dari Allah. Tidak ada yang boleh menahan atau membantu seseorang itu kecuali dengan keizinan daripada Allah Azza wa Jalla. Baik. Kalau kita lihat pada surah Al-Mumtahanah ini, ayat yang ketiga. Ayat ketiga sebutkan apa?
Ayat ketiga sebutkan lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum. Kaum kerabat dan anak-anak kamu tidak sekali-kali akan mendatangkan sebarang faedah kepada kamu. Maksudnya boleh tolong tak? Tak boleh tolong. Tak boleh Harta tolong. anak-anak tak boleh tolong. Lebih jelas lagi kalau kita lihat pada surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat yang ke-10 pada muka surat 51, Allah sebutkan auzubillahi minasyaitanir rajim innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Sesungguhnya harta benda dan juga anak pinak mereka itu orang yang ingkar kepada Allah, tak nak ikut perintah Allah. Harta benda dan anak pinak mereka tidak sekali-kali akan dapat menyelamatkan mereka daripada azab Allah sedikit juga pun. Sedikit pun takkan dapat tolong. Dia punya harta dan juga anak-anak. Banyak mana pun harta, ramai mana pun anak tidak akan boleh membantu seseorang itu bila dia berhadapan dengan azab Allah. Baik. Kalau kita berhadapan dengan bahaya, kalau kita kata di akhirat nanti, kan? Hatta orang soleh, bukan kalau kita cerita orang soleh lah. Hatta seorang nabi pun tidak boleh membantu ataupun menolong ahli keluarganya kecuali dengan apa? Izin Allah. Kecuali dengan keizinan daripada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lihat pada surah yang ke-66 ayat yang ke-10. Muka surat 561. Muka surat 561 surah At-Tahrim, surah yang ke-66 ayat yang ke-10. 561. Allah berfirman, Ayat yang ke-berapa Ustaz? Ayat 10. Ayat 10. Ustaz tahu 561 terkejut saya. Muka surat 561. Surah 66 ayat 10. 561 baik. Sekejap Ustaz, sekejap. Baik, silakan. Minta maaf. 561. Okey. Mudah-mudahan Al-Quran, saya mengharapkan bila kita masuk mana-mana kelas Quran lah, kan kita gunalah Al-Quran yang sama. Kan mudah-mudahan kita menyelak Al-Quran itu kan saban hari hingga dia menjadi lunyai. Mudah-mudahan dia itu nanti menjadi bukti di hadapan Allah, kita duk selak dia, kita duk baca dia. Kan kita nak kalau boleh mushaf kita ini jadi macam mushaf Uthman bin Affan. Dan waktu dia wafat itu orang mengambil Al-Quran daripada poket dia, Al-Quran kecil pada poket dia, helaian kertas itu lunyai. Sebab apa? Dia selalu duk selak. Dia selalu duk selak sebab dia selalu membaca. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Terjemahan. Allah mengemukakan satu misal perbandingan yang menyatakan tidak ada manfaatnya bagi orang-orang kafir berhubung rapat dengan orang-orang mukmin selagi mereka tidak beriman dengan sebenar-benarnya, iaitu perihal isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Mereka berdua berada di bawah jagaan dua orang hamba yang soleh dari hamba-hamba kami yang sewajibnya mereka berdua taat. Dalam pada itu mereka berlaku khianat kepada suami masing-masing. Maka kedua-dua suami mereka yang berpangkat Nabi itu tidak dapat memberikan sebarang pertolongan kepada mereka dari azab Allah. Dan sebaliknya,
dikatakan kepada mereka berdua pada hari pembalasan, masuklah kamu berdua ke dalam neraka bersama-sama orang-orang yang masuk ke situ. Masya Allah. Baik. Orang soleh boleh tolong? Tak boleh. Tak boleh. Seorang Nabi boleh tolong? Tak boleh. Tak Tak. boleh. Nabi Nuh dan Lut tak boleh membantu ahli keluarganya ketika mana berhadapan dengan azab Allah SWT. Tak boleh tolong. Maka perkataan Nabi Ibrahim, aku tak mampu nak menahan azab Allah bila dia sampai. Harta, anak pinak, tak boleh nak tolong seseorang. Orang soleh, hatta Nabi, tak boleh nak tolong seseorang itu bila berhadapan dengan azab daripada Allah SWT. Malaikat boleh tolong tak? Tak boleh. Malaikat boleh tolong? Tak boleh. Tak boleh juga. Kenapa tak boleh? Baik. Saya bacakan saja. Kita lihat pada surah yang ke-53 ayat yang ke-26. Surah yang ke-53 ayat yang ke-26, muka surat 526. Muka surat 526. Surah An-Najmu, surah yang ke-53 ayat ke-26. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Golongan yang musyrik mengharapkan pertolongan benda-benda yang mereka sembah itu. Padahal berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka tidak dapat mendatangkan sebarang faedah pun kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi sesiapa yang dikehendakinya dan diridainya. Maka hatta malaikat pun takkan boleh nak membantu ataupun menolong seseorang itu apabila telah sampai kepada dia ketentuan Allah Azza wa Jalla. Maka sebab itu Nabi Ibrahim sebutkan kepada ayahnya dan juga kepada kaumnya, aku tidak berkuasa menahan azab seksa dari Allah sedikit jua pun daripada menimpamu. Dia sedar diri dan dia tahu bahawa tidak ada yang boleh menahan sesuatu pun daripada menimpa Allah Azza wa Jalla. Maka siapakah yang berkuasa sebenarnya? Siapakah yang berkuasa sebenarnya? Sudah tentu Allah Azza wa Jalla. Sebab itu Allah perkenalkan diri dia. Awal Quran Allah perkenalkan diri dia. Di mana? Pada surah Al-Fatihah. Awal Allah dah kenalkan. Allah kata dirinya adalah siapa? Maliki. Tuhan sekalian alam. Tuhan sekalian alam. Allah perkenalkan dia Tuhan sekalian alam. Pemilik hari Sebab kiamat. itu kata Malik. Dia adalah pemilik hari kiamat. Dia hari adalah agama. penguasa. Satu-satunya yang berkuasa. Penguasa pada hari pembalasan. Maka sebab itu Allah kenalkan diri dia adalah Malik, orang yang raja yang berkuasa. Dan Allah sebutkan pada ayat yang kita selalu baca, Qulillah humma malikal mulk. Katakanlah wahai Muhammad bahawa wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan. Malikal mulk. Dia yang mempunyai kuasa pemerintahan. Maka potongan ayat ini dia bukan hanya potongan yang simple yang Nabi Ibrahim berkata, aku tak mampu, tak berkuasa menahan azab seksa dari Allah sedikit jua pun daripada menimpa engkau. Akan tetapi dia potongan ayat yang mengajarkan kepada kita apa? Tauhid, akidah kepada Allah Azza wa Jalla. Kesedaran bahawa memang tidak ada yang mampu nak membantu kita. Kenapa? Kerana kita dalam kehidupan banyak tak kita minta tolong yang berharap selain daripada Allah. Ini bukan cerita minta tolong yang minta tolong orang ambil barang, minta tolong pergi kedai, bukan minta tolong yang itu, akan tetapi minta tolong yang mana pertolongan itu sepatutnya diminta daripada Allah. Yang mana sebahagian dalam masyarakat kita meminta tolong kepada benda-benda yang dirasakan keramat, daripada pokok, daripada batu, daripada keris, kan, daripada kayu yang diambil, kayu kokar, kayu yang kononnya diambil daripada Mekah ataupun Madinah, batu kain, ini kain special ni, ini kain kiswah Kaabah, dan semuanya dikatakan ada keberkatan dan meminta pertolongan daripada benda-benda itu, hatta daripada orang
telah mati pun dia pergi meminta tolong. Maka ayat ini bukan potongan ayat yang biasa mengajarkan kepada kita tauhid dan juga akidah bahawa tidak ada yang berkuasa, hanya Allah Azza wa Jalla sahaja yang berkuasa. Hatta Nabi SAW juga mengakui bahawa dia tak mampu nak menolak mudarat daripada diri dia, apatah lagi orang lain. Dan mendatangkan manfaat untuk diri dia, apatah lagi orang lain. Dia juga tak tahu perkara yang gaib. Kalau dia tahu, dia tentu akan mengelakkan diri dia daripada terjadi perkara yang tidak baik, kan? Dan Allah sebutkan dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zalladhi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Tak ada siapa yang dapat beri syafaat di sisi dia kecuali apa? Kecuali dengan keizinan daripada dia. Tak ada siapa. Maka yang berkuasa hanyalah Allah Azza wa Jalla, mengajarkan kepada kita hendaklah hanya memohon sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Hatta Nabi SAW juga tidak akan dapat memberi syafaatnya kecuali setelah mendapat keizinan daripada Allah Azza wa Jalla. Baik, maka kita perlu sedar dalam segenap sudut kehidupan kita, kita tidak ada kuasa. Kita sebut tentang apa? Kan yang selalunya dalam kehidupan kita sebut tentang urusan hidayah. Petunjuk. Siapa yang berkuasa untuk memberi hidayah ataupun petunjuk? Hanyalah Allah Azza wa Jalla sahaja. Betul tak? Kita pernah ikut tak kisahnya? Hidayah itu hanya Allah yang akan tentukan. Kisah tentang siapa? Kisah tentang Nabi Muhammad SAW nak mengajar pakciknya untuk ketika berada waktu nazak untuk apa? Mengucapkan 2 kalimah syahadah. Akan tapi Allah sebutkan pada surah yang ke-28 ayat yang ke-56, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, engkau tak boleh bagi petunjuk kepada siapa yang engkau cintai. Walakinnallah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah, dialah memberi petunjuk kepada siapa sahaja yang dia kehendaki. Maka urusan memberi hidayah, siapa yang boleh? Hanya Allah yang berkuasa untuk melakukan. Urusan untuk apa? Memesongkan dari hidayah. Nak bagi hidayah satu hal. Nak memesongkan seseorang itu daripada hidayah, itu urusan siapa? Itu juga adalah urusan daripada Allah Azza wa Jalla. Kan Allah sebutkan, wa may yudlilillah fala hadiyalah. Siapa yang Allah nak sesatkan dia, maka tidak akan ada orang yang boleh beri petunjuk kepada dia. Siapa yang Allah nak sesatkan dia, maka tak ada siapa yang boleh memberi petunjuk kepada dia. Maka urusan nak menjauhkan seseorang itu daripada hidayah, siapa yang berkuasa? Hanya Allah Azza wa Jalla sahaja yang berkuasa. Baik, urusan apa lagi? Ini urusan yang sangat dekat dengan kita, urusan rezeki. Semua Ustaz. Urusan rezeki, siapa yang berkuasa? Hanya Allah Azza wa Jalla saja yang berkuasa. Saya letakkan di situ ayat-ayatnya, potongan ayat, nanti boleh lihat, boleh semak nanti potongan ayatnya. Poin yang kita ambil ini, urusan rezeki hanya Allah Azza wa Jalla saja yang berkuasa. Allah sebutkan pada surah Taha, surah yang ke-20 ayat ke-132, wa amur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha. Suruhlah ahli keluargamu untuk apa? Mengerjakan solat dan sabar dalam nak menyuruh melakukan perkara itu. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kami tak minta rezeki daripada engkau, akan tapi siapa yang bagi rezeki? Kamilah yang memberi rezeki. Maka kesedaran yang kita dapat daripada ini ialah kekuasaan itu sepenuhnya daripada Allah Azza wa Jalla. Kita tidak mempunyai apa-apa pun kuasa. Kita hanya boleh berusaha, dan setelah itu buat apa? Setelah berusaha buat apa? Berdoa. Bahasa kita adalah apa? Tawakal. Ya. Sebab itu setelah ayat Nabi Ibrahim, wa ma amliku laka minallahi syai', setelah Nabi Ibrahim kata, aku tak mampu nak menahan azab seksa daripada Allah sedikit juga pun kalau dia datang nak menimpa engkau. Setelah itu Nabi Ibrahim cakap apa? Rabbana alaika tawakkalna. Ya Allah, hanya kepada engkau kami berserah diri, bertawakal.
Hanya kepada engkau lah kami rujuk kembali, bertaubat. Wa ilaika anabna wa ilaikal masir, dan kepada jualah kami serahkan segala urusan dalam kehidupan. Maka setelah Nabi Ibrahim dia menyatakan bahawa dia tak ada kuasa dan tak mampu nak membantu ayah dia, maka dia menyatakan kebergantungan dia sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla, sebab dia dah tak ada kuasa apa-apa. Sama ada Allah ampunkan ayah dia ataupun Allah menyeksa ayah dia, Nabi Ibrahim tak mampu untuk nak melakukan apa-apa. Itu semua di luar daripada kemampuan baginda. Maka dalam ayat ini, apakah pengajaran yang boleh kita ambil? Potongan ayat ini, yang penghujung ini, Allah mengajarkan kepada kita satu perkara yang besar. Apakah dia? Allah mengajarkan kepada kita apa? Saya tuliskan huruf besar. Rahsia hidup tenang. Apakah rahsia untuk hidup tenang? Apakah dia? Solat. Dalam Berserah potongan ayat yang pada kita Allah. bincangkan ni. Serah pada Allah. Tawakal. Tawakal. Rahsia hidup senang adalah rahsia untuk hidup tenang. Bukan hidup senang, hidup tenang. Kan kerana kehidupan yang senang belum tentu tenang. Tetapi kalau kehidupan itu tenang, semuanya akan jadi senang di mata dia. Maka rahsia untuk hidup tenang adalah apa? Kita berdoa, bertawakal, serahkan semua urusan kita kepada Allah setelah kita sedar bahawa kita tak ada kuasa di hadapan Allah. Hanya Allah sahaja yang berkuasa. Maka kita serahkan semua urusan kehidupan kita kepada Allah. Itu yang Allah sebutkan, innal amra kullahu lillah. Sesungguhnya setiap urusan itu semuanya akan kembali kepada Allah. Kenapa? Kerana banyak dalam kehidupan kita ini perkara yang di luar daripada kawalan kita, kan? Dan di luar daripada kemampuan kita. Maka betapa beruntungnya seorang mukmin itu kerana dia ada Tuhan yang dia boleh serahkan segala urusan dia setelah dia berusaha. Bukan dia terus bertawakal, tak. Setelah dia berusaha. Maka begitu beruntungnya kehidupan seorang mukmin, dia ada tempat untuk dia serahkan segala urusan dia setelah dia berusaha. Maka hasil yang akan dia perolehi daripada usahanya itu, jadi ke tak jadi, itu dia serahkan semuanya kepada Allah. Apa jua hasilnya nanti, dia tahu bahawa Allah nakkan yang terbaik untuk dia. Maka dia akan berlapang dada dengan apa jua hasil ataupun natijah yang akan dia dapat daripada usaha tu. Jadi ke tak jadi, dia tahu dia dah serahkan semua kepada Allah dan dia tahu Allah nakkan yang terbaik untuk dia. Maka kehidupannya akan jadi apa? Kehidupannya akan jadi tenang. Yang tak tenangnya kenapa? Yang tak tenangnya ialah kerana kita nak kehidupan kita ini berjalan mengikut kehendak kita. Apa yang kita plan. Betul tak? Maka itu yang membuatkan dada itu terasa sesak. Kan, fikiran jadi berserabut sebab dia tak berjalan according to our plan. Buatkan kita jadi semua benda jadi tak kena. Maka tawakal ini adalah rahsia hidup tenang. Kan, seperti mana yang seekor burung yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis. Kan, kalaulah kamu betul-betul bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, haqqa tawakkulihi, la ruziktum kama yarzuqut tayra yaghdu khimasan wa taruhu bitana. Allah pasti akan beri rezeki kepada kamu seperti mana seekor burung yang keluar daripada rumah dia kelaparan dan pulang dalam keadaan dia kekenyangan. Maka rahsianya adalah apa? Tawakal untuk mendapatkan kehidupan yang tenang. Dia berusaha dan dia serahkan semuanya kepada Allah. Masalahnya ialah orang yang dia rasa dengan kedudukan yang dia ada, dengan harta yang dia ada, dia boleh buat sesuatu dan dia nak perkara itu jadi macam mana yang dia rancang. Itulah penyebab seseorang itu hidupnya serabut, hidupnya rasa tak tenang, tak kena, rasa sempit, rasa tak cukup. Hilangnya apa? Kebergantungan dia kepada Allah. Kerana tawakal ini adalah apa maksud tawakal? Dia root word yang sama dengan waw, kaf dan juga lam, wakil. Dia sama root word dengan wakil. Tawakal, wakil. Bunyi dia lebih kurang tak? Bunyi lebih kurang tak? Tawakal, wakil. Maka tawakal ialah kita mewakilkan Allah
untuk urusan kita. Kita mewakilkan Allah untuk urusan kita. So rasa tenang ke tak tenang? Sepatutnya rasa tenanglah. Kan? Sebab kita dah Allah jadi wakil untuk urusan kita. Allah yang akan tolong settlekan. Tenang tak? Sebab itu dalam Quran Allah sebutkan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Betul tak? Wa ni'mal wakil. Allah itu adalah sebaik-baik wakil kita dalam segala urusan yang kita lakukan. Maka itulah rahsia kehidupan yang tenang, dan itulah dia keberuntungan yang sangat besar bagi seorang Muslim. Dia ada Tuhan yang dia boleh bergantung harap dalam usaha yang telah dia lakukan. Ustaz, Dan tawakal ini, ya saya. sama ke dengan ayat wa ufawwidu amri ila Allah innallaha Sama. basirun bil ibad. Sama. Wa ufawwidu amri ila, dan aku serahkan semua urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah basirun bil ibad, yang maha melihat pada setiap hamba-Nya. Dia tahu apa hamba dia perlu, dia tahu apa yang hamba dia tak perlu. Dia tahu apa yang baik untuk hamba, dan dia tahu apa yang tidak baik untuk hamba dia. Maka tawakal dia adalah sifat seorang mukmin yang Allah sebutkan pada surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat ke-2, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang beriman itu, orang yang sebenar beriman adalah orang yang bila disebut nama Allah hati dia bergetar. Dan bila dibacakan ayat Allah bertambah iman dia, dan wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah. Kenapa? Kerana mereka sedar bahawa mereka tidak ada kuasa apa pun di hadapan Allah Azza wa Jalla. Orang yang bertawakal adalah orang yang dia tidak boleh diganggu oleh siapa? Dia tidak boleh diganggu oleh syaitan. Dia tidak boleh diganggu oleh syaitan. Baik, kita lihat pada surah yang ke-16 ayat ke-99. Surah ke-16 ayat 99. Tadi Al-Anfal ayat 2 kan Ustaz kan? Tadi Al-Anfal ayat 2, betul. Surah 8 ayat 2. Baik, yang ini surah 16 ayat 99 pada muka surat 278. Muka surat 278 surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat yang ke-99, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Terjemahan. Sesungguhnya syaitan itu tidak mempunyai sebarang pengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan yang berserah bulat-bulat kepada Tuhan mereka. Kenapa syaitan tak ada kuasa kepada orang yang beriman dan orang yang dah berserah bulat-bulat kepada Allah? Kenapa? Sebab Kerana orang yang dah berserah bulat-bulat. Dia tak syirik dah dengan Kerana Allah. kadang kita bila kita dah plan sesuatu, kan, kita dah nakkan sesuatu, apa akan kita lakukan? Manusia akan buat apa pun nak bagi benda tu jadi. Betul tak? Betul. Macam mana pun dia nak bagi benda tu jadi. Maka sebab itu dia terjerumus dalam perkara-perkara yang tidak dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lepas tu nak projek juga. Nak tak nak juga projek tu. Tak ada. Akhirnya buat apa? Kenalah bagi rasuah. Bagi. Sebab apa? Nakkan projek. Kena tipu dia punya apa? Tender. Tipulah. Janji apa? Dapat projek. Nak dapatkan jawatan. Nak dapatkan harta. Nak duit. Kena buat apa? Buatlah. Tak kisah. Janji aku dapat. Maka sebab itu syaitan dia tak ada kuasa kepada orang yang dia bertawakal kepada Allah. Kerana orang yang bertawakal dia akan serahkan semuanya. Allah bagi jadi ke, tak jadi ke, dapat ke, tak dapat ke, dia tak kisah. Sebab dia tahu itu semua Allah yang telah tentukan dan itu yang terbaik untuk diri dia. Akan tapi orang yang dia eager nak juga apa yang dia nak,
waktu tu syaitan akan berkuasa sepenuhnya. Syaitan akan menunggang dia hingga dia buatlah apa yang tidak sepatutnya dilakukan sebagai seorang Muslim. Maka itu betapa tingginya nilai seorang yang bertawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian Nabi Ibrahim sebutkan Rabbana alaika tawakkalna. Setelah disebut ya Allah, hanya kepada Engkau kami bertawakal. Kemudian Nabi Ibrahim sebutkan wa ilaika anabna. Dan hanya kepada Engkau kami apa? Kami rujuk bertaubat. Kami rujuk bertaubat. Baik. Soalannya ialah kenapa Allah tak guna wa ilaika tubna? Kenapa diguna anabna? Anabna dan terjemah letakkan apa? Kami bertaubat, betul? Kami bertaubat. Kenapa dalam bahasa Arabnya Allah tak guna dan hanya kepada engkau tubna? Tubna tu kami bertaubat. Tu Kenapa benar Allah tu, guna anabna? tu benar tu akan taubat lagi. Sana. Kerana Maksudnya berulang-ulang akan buat dosa, tak tu benar. Tak? Baik. Boleh clear soalan. Baik. Perkataan yang digunakan dalam ayat ini adalah anabna. Betul? Anabna. Anabna ini root word dia adalah al-inabah. Al-inabah. Kita ada satu lagi perkataan yang biasa Allah gunakan juga dalam Quran, iaitu at-taubah. Betul? Kenapa Allah tak guna? Kenapa dalam doa Nabi Ibrahim ini tak disebutkan wa ilaika tubna, dan kepada engkaulah kami bertaubat, tapi digunakan wa ilaika anabna, dan hanya kepada engkaulah kami rujuk bertaubat. Terjemahan letakkan sama, taubat juga. Tapi mesti ada beza tak dari sudut makna dia? Sudah Berserah tentu kena ada diri. beza lah. Sebab Berserah perkataannya diri. itu berbeza. Baik, silakan Abang Zimah tadi kongsikan apa? Apakah Tak ada ustaz. Lah. yang tadi itu. Yang tadi. Okey, apa yang saya faham dah. Anabna ni dah tak lakukan benda yang tak baik dah, maksudnya dah taubat sekali tu, dia taubat. Dah masa akan nu benar tadi tu berulang-ulang. Berulang-ulang. Betul tak? Berulang dari sudut apa? Taubatnya. Perbuatan dosa dia tu lah. Taubat Perbuatan pun dosa. berulang. Perbuatan dosa tu taubat pun berulang. Baik. Ustaz, PL Madi tu Ustaz. PL Madi kan perbuatan ulang-ulang. Dia dah keluar dia punya bahasa pula. Saya tak pandai bahasa Arab. Masya Allah. Bagus. Itu sudut pandang kita pada satu perkataan. Menarik. Kita pandang sudut makna, perbandingan perkataan. Kita pandang dari sudut kategori perkataan yang Allah gunakan. Memang itu pun antara perkara yang kita akan lihat dalam kita nak tadabbur ayat-ayat Allah ini. Baik. Apakah beza di antara at-taubah dan juga al-inabah? Kedua-duanya terjemahan meletakkan bertaubat. Baik. Akan tetapi at-taubah ini dia adalah takut kepada azab, dia menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi. Kan? Bukankah itu syarat taubat, betul tak? Dia menyesal perbuatan dia, kan? Dia mohon ampun dan dia berjanji tak buat lagi, betul? Janji tak buat lagi. Baik. Maka at-taubah dia adalah seorang yang perbuatan yang dia takut kepada azab Allah, dia menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan itu dan berjanji tak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Baik. Al-inabah pula dia adalah seorang yang dia mengharapkan ganjaran dan dia menjadi lebih baik daripada sebelum. Dia mengharapkan ganjaran daripada Allah dan dia menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dia bukan sahaja dia tak ulang, tapi dia jadi lebih baik daripada sebelumnya. So dalam al-inabah dia ada apa? Dia menyesal perbuatan itu, dia tak ulang, bahkan dia menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Maka al-inabah
dia adalah lebih tinggi daripada at-taubah. Al-inabah dia lebih tinggi daripada at-taubah. Baik, ini kita cerita tentang apa? Tingkatan taubat. Al-inabah dia lebih tinggi sebab dia apa? Dia bukan saja dia menyesal perbuatan itu, dia bukan dia janji tak ulangi, bahkan dia jadi lebih baik daripada sebelumnya. Baik. Jauh tadi. Adalah bayang-bayang tu ada. Masya-Allah. Bayang-bayang tu ada. Kan. Baik, dan Allah Azza wa Jalla kan dalam ayat ni Nabi Ibrahim gunakan anabna al-inabah menunjukkan apa? Kesungguhan dia sesal pada perbuatan dia itu. Dia berjanji tak ulang dan dia berjanji nak jadi lebih baik daripada sebelumnya. Betul tak? Itu cakap siapa dalam ayat ni? Cakap Nabi Ibrahim. Tetapi Allah, bila Allah bercakap, Allah gunakan perkataan inabah ke ataupun at-taubah. Dalam Al-Quran, nama surah. Ada nama surah Al-Inabah ataupun nama surah at-taubah? At-taubah. At-taubah. Kenapa Allah guna nama surah itu at-taubah? Baik, pada surah yang ke-40, surah Ghafir, kita lihat Allah sebutkan tentang ciri dia pada surah Ghafir. Boleh lihat pada muka surat 467. Muka surat 467. Surah Ghafir. Allah cerita tentang sifat dia pada ayat yang ketiga. Allah kata dia adalah Tuhan Ghafiriz Dzam. Tuhan yang apa terjemah letakkan pada ayat ketiga, yang mengampunkan dosa. Lagi waqabilit taub. Tuhan yang menerima taubat. Dia sebut qabil taub, Tuhan yang terima taubat. Allah tak sebut dia adalah Tuhan yang qabil al-inabah. Tuhan yang menerima taubat dalam bentuk al-inabah. Allah sebut perkataan at-taub. Kenapa? Kerana Allah tahu manusia ini dia menyesal bila dia buat salah. Dia bertaubat dan dia berjanji tak nak ulang. Tetapi seringkali tak manusia itu ulang kesalahan yang sama? Ya. Seringkali. Maka sebab itu Allah kenal hamba dia. Dia bagi tahu sifat dia adalah qabilit taub. Tuhan yang menerima taubat seorang hamba yang janji nak buat tapi buat lagi. Dia bukan Tuhan yang menerima taubat seorang hamba yang dia janji tak buat kemudian dia memang tak buat dan dia jadi lebih baik daripada sebelumnya. Kerana itu adalah perkara yang susah nak dilakukan, betul tak? Kerana kebanyakan manusia dia janji tak nak buat tapi selalunya dia akan buat balik. Sebab itu Allah namakan diri dia Tuhan yang penerima taubat. So Allah letakkan diri dia tu kan pada level taubat yang rendah, bukan al-inabah, anibah, level taubat yang tinggi. Tak mampu semua orang untuk buat. Tapi Allah letakkan dirinya itu penerima taubat. Iaitulah mampu yang memang dilakukan oleh manusia. Yang buat salah lepas tu ulang balik. Lepas tu minta ampun balik, buat balik. Maka Allah kata dia adalah qabilit taub. Tuhan yang menerima taubat. Dia namakan diri dia. Tetapi bila Nabi Ibrahim cakap, dia kata dia berdoa kepada Allah, ana benar. Dia nak jadi yang lebih baik daripada sebelum. Tapi bila Allah menyifatkan diri dia, dia Tuhan yang penerima taubat. Tuhan yang menerima taubat seorang hamba yang berjanji nak buat tapi dia buat lagi. Dan dalam ayat ini Allah gunakan perkataannya adalah at-taub. Kenapa Allah tak guna taubah, qabilit taubah? Kenapa Allah guna taub je? Kenapa tak guna qabilit taubah? Allah guna at-taub sahaja. Kenapa? Kerana perkataan at-taub dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang dilakukan secara tak sempurna. Sesuatu yang dilakukan secara tak sempurna. Maka Allah kata dia adalah Tuhan yang penerima taubat seorang hamba yang tak sempurna. Sebab kita kalau dalam bertaubat pun kan kita ada tak kadang tu bukannya menyesal sepenuhnya. Setiap kali mohon ampun dan bertaubat tu ada tak menangis setiap kali tu? Kadang tak mampu nak nangis pun. Kadang tak minta ampun pun. Kadang hanya istighfar tapi tak buat lepas itu solat taubat, betul-betul minta ampun kepada Allah, tak ada pun. Kita taubat itu hanya setakat istighfar, menyesal, tak bersungguh. Tapi Allah kata itu pun Allah apa? Itu pun Allah terima walaupun taubatnya itu taubat yang tak cukup syarat. Allah tetap akan terima. Maka itulah perbezaan di antara apa?
at-taubah dan juga al-inabah. Dan Allah dia adalah Tuhan yang penerima at-taubah. Dia bukan al-inabah. Kalau Allah sifatkan dia itu penerima al-inabah sahaja, maka susahlah kita nak kena upgrade kita punya tahap taubat itu hingga tahap yang paling tinggi sekali. Kemudian Allah sebutkan di akhir ini bahawa wa ilaika anabna wa ilaikal masir, dan Allah dialah tempat apa? Tempat kembali. Kan? Tempat manusia itu akan kembali, diri dia itu akan kembali, dan manusia itu dan Allah itu adalah tempat apa? Urusan manusia itu dikembalikan. Sebab itu Allah sebutkan dalam Quran, inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya kepada Tuhanmu lah nanti kamu akan apa? Kamu akan kembali. Maka kita akan kembalikan diri kita kepada Allah, dan kita akan mengembalikan semua urusan kita kepada Allah. Itu yang Nabi Ibrahim sebutkan di akhir doanya itu, dia kembalikan semua urusan dia kepada Allah. Dia itu akan kembali kepada Allah setelah dia sedar bahawa dia tidak ada kuasa apa-apa pun di hadapan Allah Azza wa Jalla, walaupun dia adalah orang yang istimewa, ada kedudukan di sisi Allah. Maka kita sekarang itu, insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita pada sesi akan datang. Itu sedikit perkara yang boleh kita ambil pengajarannya daripada ayat yang keempat ini, beberapa potongan akhir pada ayat yang keempat ini. Moga ada manfaat dapat diambil. Saya mohon maaf jika ada tersalah kata, terkasar bahasa. Saya mohon maaf juga kita terlebih masa. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Amin. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup tasbih kifarah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Jazakumullah khair kepada semua meluangkan masa pada malam ini. Moga Allah nilai dia sebagai amal yang saleh, insya-Allah. Jazakumullah khair. Barakallahu fiikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.